bukan senang sekadar muntahkan apa yang kita belajar. Jadi sebenarnya kalau Encik Azmi tanya saya, makin lama subjek biologi tu bukan makin menghafal sahaja. Sebab tu SPM kali ni ramai yang rasa susah. Baiklah cikgu, sekarang ni kan kita balik kembali kepada sharing cikgu tadi yang Boleh. not so fun fact yang biologi tu susah ya. Waktu saya tu mungkin sama ada orang kata tepuk dada tanya selera. Suka atau tidak suka? Suka menghafal ke atau suka calculation? Suka. Jadi kita waktu itu zaman saya persepsinya ialah biologi itu menghafal. Jadi orang seperti saya yang kalau baca satu muka surat dan rasa mengantuk, menghafal itu bukan satu perkara yang baik lah. Ya? Tapi adakah persepsi itu betul dan sekarang ini? Apakah cabaran sebenarnya biologi sekarang ini? Ya. Okey, saya suka soalan ni Cik Azmi sebab orang selalu cakap biologi ni tak apa. Kita adalah satu subjek tak perlu cikgu tak apa. Kata macam tu, baca je. Itulah where sebenarnya salah. Okey, kalaulah nak cakap lagi clear sebenarnya dari perubahan kurikulum. Kalau dulu kurikulum kita kita sekarang ni KSSM kan, kurikulum standard sekolah menengah. Kita memang berubah daripada KDSM sebelum ni. Saya nampak memang sangat ketara perubahan tu dari segi teknik penyoalan. Yang inilah kalau macam saya pilih buku rujukan atau buku latihan, memang saya akan tengok soalan-soalan. Kalau KBSM dulu, soalan dia bersifat aras rendah. Macam nyatakan. Jadi bila nyatakan ni, soalan nyatakan, apa dia baca, dia ingat, dia nyatakan je lah. Senang nak dapat markah. Tak payah pandai. Boleh rajin menghafal, boleh cemerlang. Tapi sekarang, bila KSSM, soalan dia dah tak mudah macam tu. Soalan dia akan macam terangkan. So dia, huraikan, aplikasikan. Jadi, dia bukan sekadar mengingat. Kalaulah kita ingat macam mitokondria boleh jana tenaga dalam bentuk ATP. Senang. Kalau dulu nyatakan organel yang menjana tenaga. Adik saya boleh jawab senang sangat. Tapi sekarang, huraikan apa yang terjadi kepada organisma tanpa mitokondria. Walaupun soalan tu nampak sama, tapi cara jawab berbeza. Yang kita trigger synapse dia bukan lower. Bukan senang sekadar muntahkan apa yang kita belajar. Jadi sebenarnya kalau Encik Azmi tanya saya, makin lama subjek biologi tu bukan makin menghafal sahaja. Sebab tu SPM kali ni ramai yang rasa susah. Sebab bacalah daripada hafal daripada awal sampai akhir, sekali keluar soalan aplikasikan. Jadi dekat situlah pentingnya kita faham. Sebab kalau sekadar menghafal, bukan subjek macam sejarah yang kita hafal fakta-fakta, tidak. Biologi adalah macam mana kita nak aplikasikan apa yang kita faham itu dekat situasi yang lain. Itulah cantiknya beauty of the subject. Mungkin cikgu boleh bagi satu contoh aplikasi tu yang beza macam kalau menghafal macam organel. Mungkin cikgu boleh bagi satu contoh. Boleh. Contoh dia kan, kalau kita belajar tentang masa. So macam dekat dalam pernyataan, murid belajar kalau burung nak terbang, kita ada pectoralis major, pectoralis minor. Mungkin kan senang je nak angkat pectoralis major, minor macam tu. Itu menghafal. Jadi soalan mungkin dia akan expect nyatakan otot-otot yang terlibat dalam pergerakan sayap burung. Senang, 2 markah boleh jawab pectoralis major 1, pectoralis minor 1. Tidak. Soalan sekarang dia kena nyatakan apa yang terjadi kalau burung tu lahir tanpa pectoralis minor. So kita macam nak kena tahulah pula, bukan sekadar tahu otot dia apa, tapi role dia macam mana. So apa yang tak boleh nak angkat, lengan ke atas ke lengan ke bawah, sayap ke atas ke sayap ke bawah. So apa yang jadi burung tu, macam tu lah. Itu kira paling senang lah tu. Itu yang senang. Itu paling senang. Sebenarnya banyak lagi yang susah. Saya pun bunyi cengkerik tadi bila cikgu cakap, tengah fikir, apa berlaku pada burung tersebut. Yang come out very easy. Ataupun bila saya cakap ni. Ini soalan yang memang tak ada dalam buku teks. Tapi kalaulah murid belajar bab 9, nutrisi, tingkatan 4 kan, kita belajar macam mana kalsium
menguatkan tulang. Maksudnya dia menggalakkan penghasilan osteosat, iaitu sel-sel yang buat tulang. Tak apalah, sekadar macam tu je kan, dalam buku ada. Tapi tiba-tiba soalan tanya, nyatakan kenapa burung wanita pula kita panggil, burung betina. Burung betina yang dah tua, dah tak terbang. Macam mana? Apa kaitannya? Blank. Waktu tu mula akan rasa blank. Kalaulah murid boleh kaitkan dengan burung betina tu, dia bila dia bertelur tu kan tulang telur dia tu dibuat daripada kalsium. Jadi dia akan osteoporosis, hilang kalsium macam tu. Dapat tak perkaitan dia? Jadi bukan sekadar mengingat. Kalau kita faham kalsium untuk tulang, soalan tu dah jadi senang nak jawab. Macam boleh buat connection. Itu salah satu. Itu pun kira senang. Itu sudah satu level atas. Satu level atas. Belum esei lagi. Belum lagi. Betul cikgu, sebab kalau waktu saya tu nutrisi tu memang manusia saja. Jadi tiba-tiba apabila dikaitkan dengan haiwan, jadi saya rasa mungkin perkaitan tu hilang. Tidak terfikir begitu ya. Tapi dalam masa yang sama, cikgu cakap tadi memang menarik kita dengar dia susah, tetapi sebenarnya kalau minat itu ada, dia menjadi satu cabaran yang menarik. Dia menjadikan kita lebih tahu tentang sains kan, atau tentang biologi. Tapi itulah saya takut juga saya cakap ni lagi student nervous ambil bio. Tidak, maksud saya kita tak bolehlah masuk nak ambil subjek biologi tu dengan persepsi yang kata tak apa, it's a subjek yang menghafal sahaja, ataupun tak minat sebab cakap subjek menghafal. Tidak. Jadi inilah exposure yang cikgu-cikgu kat sini cubalah murid-murid kalau tak nak research sendiri. Inilah salah satu perkara yang murid-murid informasi tambahan sebelum buat. Lagi satu lagi Encik Azmi, kalau lah saya boleh berkongsi kan. Sebab dari segi pemilihan, contohlah pemilihan buku-buku ataupun murid yang masih lagi membuat timbang tara, sama ada sains sosial ataupun sains tulen, mungkin ada yang gunakan buku teks. Satu perkara yang murid perlu tahu, buku teks itu adalah item. Maksudnya untuk menyampaikan dalam dokumen standard kurikulum pendidikan. Tidak semua yang ada dekat dalam DSKP ada dalam buku teks. Sebab tu sesetengah murid mungkin perlukan rujukan tambahan. Contohnya, contoh paling senang. Saya suka bagi contoh sebab bila saya cerita-cerita ni memang kena ada contoh kan. Kita kena backup fakta. So kita cikgu mesti ada murid cakap, contoh cikgu. Contoh. Apalagi kalau murid-murid zaman sekarang mesti dia tak ada evidence. Mesti ada evidence tak ada bukti. Kalau tak ada Google sendiri. Kita pula kalau sunding Google sendiri macam kita tercapak. Betul. Jadi kita Google dulu. Contohlah kan, macam kalau dekat buku cerita tentang bab 15 tentang nama kitaran haid, adalah cerita tentang menopause. Mula tutuplah buku pendek je, cerita tentang macam mana dengan perubahan hormon ni buat seseorang wanita tu menopause. Tiba-tiba keluar soalan andropause. Murid-murid ingatkan typo, salah. Menopause dia betulkan jadi andropause. Tidak, sebenarnya memang ada dalam di SKP untuk murid-murid sendiri cari tentang andropause. Sebenarnya sama je. Murid kena aplikasikan je lah menopause tu cuma untuk lelaki. Kalau menopause untuk perempuan, andropause untuk lelaki. Simptomnya sama. Jadi tak susah pun, senang je kan. Asalkan kita faham dan boleh aplikasikan. Saya rasa memang biologi ni sebenarnya menarik kan? Sangat menarik, sangat menarik Kalau untuk student ataupun pelajar yang macam mana yang cikgu nasihatkan untuk untuk memberi penekanan sedikitlah sewaktu timbang tara ni betul-betul untuk consider tentang mengambil biologi ni. Jadi pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang seperti latar belakangnya yang bagaimana yang cikgu cadangkan untuk explore biologi. Pertama tadi macam saya cakapkan, untuk buat timbang tara yang paling penting nombor satu adalah minat. Tapi kan Cik Azmi betul, minat ni kadang-kadang kita boleh pupuk ataupun rasa macam nampaklah future dekat situ, kita nak ambil biologi. Tapi saya rasa yang paling penting nombor dua adalah keupayaan pelajar itu sendiri. Kalau dah tengok di SKP rasa macam
tak boleh pergi. Nampak di SKP tu adalah senang lining je. Tiba-tiba nampak macam sistem peredaran terbuka, sistem peredaran tertutup. It's too overwhelmed. Sebab hanya kita je yang mengenali diri kita. Walaupun mak kata macam tu, bayu kan ambil sana. Macam tu kan paksa kan. Tapi kalau kita rasa memang kita tak berupaya, boleh. Ataupun ada juga budak-budak yang memang pandai. Boleh mengingat macam ni. Bila mungkin dia tengok subjek ekonomi, dia tak boleh dengan terma-terma macam tu. Sebab setiap individu ni memang berbeza tahap kapasiti mental dia. Ini bukan level yang kita cakap orang pandai je boleh. Tidak. Semua orang berbeza cara pemikiran dia. Ada budak yang boleh ambil bio tapi tak boleh bawa ekonomi. Jadi ini keupayaan mental dia. Dan perkara ni memang hanya seorang saja yang tahu. Diri sendiri. Sebab itulah pentingnya kajian ni. Sebab itulah boleh dengar macam ni. Kalau dengar kan teacher cakap ni rasa macam tak boleh pergi payah. Jadi boleh buat kajian sendiri. Dan rasa kalau memang sungguh tak boleh, tidak mengapa. Tidak, kita tak paksa ambil bio macam tu. Cuma role saya di sini adalah untuk menyebarkan, untuk menginstil minat. Ada orang yang macam masih lagi macam boleh ke tak, boleh ke tak? Boleh. Dia bukan menghafal saja, dia mengaplikasi, faham. Jadi by right sebenarnya is doable. Boleh. Ya, jadi minat, sama ada minat daripada awal ataupun kalau ataupun boleh dipupuk. Ya. Jadi kalau dipupuk ni janganlah tingkatan 4 baru nak pupuk kan. Mungkin daripada tingkatan 3 tu mungkin berbincang dengan cikgu-cikgu biologi apa yang menarik ya, terutamanya kalau ada, saya pasti ramai juga cikgu-cikgu seperti cikgu Aira di sekolah yang sangat-sangatlah berminat dalam memperkembangkan pendidikan biologi ini ya. Ini di media sosial ada perbincangan, forum-forum virtual sebagai contohnya seperti Memang Wow ya bersama Pelangi ya. Jadi kita juga akan keutarakan ya isu-isu seperti ini yang kita harap ya dapat membantu pelajar sewaktu atau murid sewaktu timbang tara pilihan apakah ataupun subjek apakah yang ingin diambil ya. Baiklah, kita sudah tahu tentang aliran sains ya, bagaimana daripada aliran sains, dan kita juga sudah tahu tentang sedikit sebanyak biologi. Sekarang ni murid sudah kata, baik, saya sudah dengar sesi hari ini, saya nak ambil biologi. Betul. Okey, jadi apa nasihat cikgu untuk murid-murid yang mula mengorak langkah ya untuk mengambil biologi sebagai pilihan mereka? Okey. Ini pun sebenarnya saya suka soalan ni. Sebab setiap kali lah pelajar saya bila dia masuk tingkatan 4. Subjek dalam bab kita tahu tingkatan 4 ada 15 bab. Jadi 15 bab dekat sini, tingkatan 4 dia terbahagi pada 2 tema. Tema 1, bab 1 hingga bab 7 yang asas, senang. Tapi bab 8 hingga bab ke-15 lebih kepada fisiologi, aplikasi, soalan-soalan susah. Jadi kalau murid-murid yang memang dah tahu berminat dan nak buat persediaan, cikgu selalu minta murid buat persediaan dengan bab 10 terlebih dahulu. Iaitu tentang pengangkutan. Sebab bab 10 bagi saya adalah bab yang paling berat. Kita ada komposisi darah. Waktu itulah dia dengar perkataan granulosit, agranulosit, basophil, eosinophil, neutrophil, erythrocyte. Macam tu. Jadi, kalaulah murid-murid kat sini, dia menguasai bab 10, bab-bab lain rasa macam tak ada apa. Senang je. Jadi, itulah murid-murid yang mungkin baru nak masuk tingkatan 4 ni kan, nervous kan, dia baru nak start, dah ambil dah ni, dah kelas, dia dah confirm nak ambil biologi ni, dia nak revise apa dulu. Kalau dia revise bab 1, dia akan rasa bio senang. Dia macam apalah sangat tentang apa tu nama dia, waste management, nak pembuangan sampah, dia nak tengok tu, dia akan rasa senang. So bila dia ambil bab 10, dia akan bersedia. Itu adalah asas, sebab mereka dah belajar dalam sains sebenarnya, cuma terma-terma baru diperkenalkan dalam bab 10 ni yang mungkin buat dia rasa macam lebih saintifik. Jadi bolehlah, itulah sekadar tips lah untuk murid-murid yang baru nak ambil biologi dan memang committed, nak cemerlang, mulakan dengan bab 10, baca je dulu. Nanti cikgu ajar lain pula, tapi at least kita dah bersedia.
Kalau dari segi persediaan ya, jadi dari segi bahan-bahan ya, jadi ya kita sudah ada buku teks, kita ada di SKP, kemudian ni kita menghadiri kelas-kelas cikgu, kelas-kelas harian ya. Betul. Apakah lagi yang saya rasa ada dua pertanyaan di sini. Satu adalah bahan-bahan yang sudah pasti yang membantu mereka memahami dengan lebih dengan lebih efektif ya pelajaran. Tapi lagi satu yang lebih sebagai contoh yang boleh menjadikan mereka ni lebih rasa saintifik apabila jadi adakah tip-tip daripada cikgu, sebab sebenarnya ya kalau saya ambil sains pun kalau saya ambil sains pun sebenarnya saya mau tunjukkan yang saya ni bolehlah juga ya ada fikir intellectual begitu, tapi mungkin itu just the fun factor ya. Seperti dengan seperti cikgu cakap tadi ya, kalau dahulu balik rumah cakap pasal pandemik tak ada siapa nak dengar. Tapi apabila mereka sudah tahu, contohnya sekarang ini orang cakap contohnya pasal pemakanan sihat ataupun intermittent fasting, apakah pengaruhnya kepada badan. Jadi mungkin kakak-kakak atau ibu keluarga ni lebih berminat kan. Jadi kalau cikgu, apakah mungkin ada beberapa tips kepada mereka supaya menjadikan biologi itu walaupun berat tetapi sangat memotivasikan. Okey, kat sini ada dua soalan kan. Yang pertama tadi, apa tambahan-tambahan yang murid-murid boleh sediakan? Okey, macam biasa, yang pertama sekali tadi cikgu selalu cakap, soalan kalau murid-murid tengok soalan ni kadang-kadang tak ada dalam buku teks. Macam tadi lah cakap, sebenarnya ada dekat dalam DSKP. Sebenarnya persediaan yang pertama adalah baca DSKP. Yang kedua adalah untuk mungkin murid-murid yang berpeluang untuk mencari buku rujukan, cari buku rujukan yang memang betul-betul fit dengan DSKP. Bukan sekadar penambahan dalam buku teks semata-mata. Sebab buku teks tu masih belum komplit lagi. Kita nak komplit adalah mengikut dokumen standard kurikulum pendidikan. Jadi murid-murid yang memang dah ambil biologi, perkara pertama yang boleh buat adalah cari buku-buku rujukan. Kalaulah untuk level university, sebab saya tahu benda ni lambat. Kalau saya tahu waktu saya student dulu, saya dah buat dah. Jadi sebenarnya waktu saya masuk dulu di university, semua memegang buku teks Campbell Biology. Yes. Jadi kat yang tebal tu kan. Jadi itu memang rujukan sungguh-sungguh lah, memang di-create oleh penulis-penulis. Jadi memang reference, kalau ada percanggahan ke apa sesama guru pun kadang-kadang kita ada cakap, tak nak. Memang kita akan refer balik sebab buku tu akan sentiasa di-update. Jadi cari buku rujukan. Kalau rasa buku rujukan tu memang tebal sangat, tak boleh, cari simplified version dalam bentuk buku rujukan. Banyak ada buku rujukan, cuma untuk buat pemilihan tu memang kena pilih sama dengan DSKP. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, macam mana nak rasa satu informasi tu betul-betul saintifik kan? Kadang-kadang, yelah kita ni pelajar, share kan dengan mak kita, dia tak percaya. Kadang-kadang dia macam, you lah baru belajar biologi kan? Macam tu. Okey, salah satu sumber yang boleh murid-murid pergi adalah bukan daripada google.com. Selalu cakap kan, apa-apa Google macam tu. Ataupun ChatGPT. ChatGPT kan? Sekarang senang kan guna AI macam tu, tanya kan? Tapi sebenarnya, murid-murid kena tahu berfikiran saintifik. Sebenarnya, dah belajar dah. Sebenarnya, apa yang kita Google tu, itu kalau sekadar dalam webpage, itu adalah sumber sekunder yang ditulis oleh orang lain, yang diolah oleh orang lain. Jadi, ia tidak bersifat saintifik. Selalu, kalau pelajar saya dah datang pada macam, teacher, betul ke ni? Saya Google. Saya tak layan. Tapi, kalau dia Google Scholar, maksudnya ada artikel, ada research. Sebab inilah, kita nak lahir ni, bila pendidikan ni, bila murid kita keluar, bukan sekadar belajar je macam tu. Kita nak dia hasilkan kajian. Kalaulah dia nak jadi doktor satu hari nanti, saya, kalau boleh, tak nak jadi doktor je. Nak jadi doktor yang sentiasa mengkaji. Nak jadi jururawat, tak apa. Jadi jururawat yang sentiasa mengkaji. Kalau saya jadi cikgu, boleh jadi cikgu. Tapi tak bolehlah mengajar sahaja. Kenalah sentiasa mengkaji. Bila kajian-kajian tu, dia perlu ada report dia. Dan report dia semuanya dipublish dekat jurnal. Kalau dia datang kat saya, ada kajian, jurnal ni, artikel ni, menyatakan ini, baru kita boleh discuss. Sebab itu adalah sumber primer. Jadi kat luar sana kan, murid-murid kan dengar intermittent fasting. Kalau kita Google, ada banyak good for you, not good for you, bad for you, good, bla bla bla.
Sebab itu adalah sumber sekunder. Hmm. Jadi bila dia cakap Kak Long Google je, memang Mak tak dengar pun. Dia pun tak percaya dia jadi scientific. Tapi kalau dia cakap ada jurnal di mana New England of Journal, apa tu Nature Journals, artikelnya melaporkan daripada berapa 50 orang, 48 orang berjaya. Barulah kita kata itu saintifik lah. Inilah generasi saintifik yang kita nak hasilkan, dan inilah yang awak akan dapat dengan belajar biologi. Nampak tak? Promote. Promote belajar bio. Jadi yang mana yang masih dalam peringkat timbang tara itu, inilah ada perkataan timbang terror daripada cikgu, timbang terror daripada cikgu Aira, ya. Baiklah, jadi kita secara umumnya ya, kita sudah mendapat gambaran ya, kita semua sudah mendapat gambaran bagaimana antara pilih aliran sains atau aliran sastra. Dan kalau kita sudah pilih aliran sains, kenapa kita perlu consider atau mempertimbangkan biologi ya. Dan apabila kita sudah benar-benar mahu memilih biologi, bagaimana kita menjadikan biologi itu benar-benar saintifik ya, dan memotivasikan kita untuk belajar dengan lebih mendalam. Dan yang penting juga cara yang lebih efektif dan betul.